Okey, pengurusan dan penghasilan pakaian secara komersial. So maknanya basically topik kelima ni dia mau nak bagi tahu tentang macam mana penghasilan dalam industri fashion lah, proses industri fashion kan. Industri means big lah, dia tak cakap pasal satu-satu designer yang small fashion production tu bukan. So ni dia cakap tentang big scale punya fashion production. Sekejap no Syifa. Okay. So objektif untuk topik kali ini, student dia dapat menerangkan dengan baik apa itu konsep pakaian ready to wear dan pakaian hot couture. So maknanya you dapat bezakan macam mana pakaian ready to wear tu dia punya proses lah. Sedikit sebanyak dia punya proses tu you akan faham. Dan pakaian hot couture macam mana dia dihasilkan. Different kan? So kalau orang kata istilah yang paling mudah lah, apa-apa pakaian ready to wear melalui kilang dan pakaian hot couture tak pernah masuk kilang. Maknanya pembuatan dia in-house production. Okay. Okay. Pelajar juga dapat membezakan proses penghasilan pakaian secara ready to wear dengan hot couture. Mengenal pasti kategori pengeluar pakaian secara komersial dan klasifikasinya. Okey, menerangkan struktur organisasi pengurusan pakaian secara komersial. So dalam ni nanti akan ada beberapa nama company, might be you familiar, might be not. Tapi kita akan go through sikit-sikit lah pasal company tu, kita tengok apa dia punya perbezaan. Okay, Miss tak suka nak cakap dia punya kelemahan ataupun dia punya kelebihan. Miss lebih suka cakap dia punya perbezaan. Okay, sebab setiap syarikat ataupun company fashion design ataupun fashion industry, dia ada goal masing-masing dan dia ada dia punya cost masing-masing. So dia punya cara dia proses tu berbeza lah kan, cara dia mengendalikan company tu berbeza. So sebenarnya actually dia tak ada kelemahan ataupun kelebihan, dia cuma ada perbezaan. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ready to wear? Macam ni cakap tadi lah kan, paling senang kita nak cakap adalah bezanya. Ini dia tanya maksud. Yang Miss cakap tadi beza. Maknanya satu daripada kilang, satu bukan. Okay. Okey, kita tengok maksud ready to wear. Dikenali sebagai prêt-à-porter dalam bahasa Perancis. So rata-rata sekarang kedai ataupun butik apa semua dia sudah suka dah guna perkataan prêt-à-porter. Maknanya dia nak memaksudkan yang dia menjual baju ready to wear. Okay. Pakaian ini disebut sebagai pakaian siap pakai yang mudah didapati di butik ataupun kedai pakaian. Setiap style pakaian boleh diperolehi dalam pelbagai saiz lah. Tapi basic lah selalunya SML dan biasa kalau kita jumpa pun sampai 2 atau 3 XL je. More than that, dia dah jadi macam certain kedai je yang jual. Okay. Pakaian dibuat dan dijahit dalam kuantiti yang banyak secara industri, big scale. Okay. Menggunakan mesin, rata-rata memang proses dia melibatkan pelbagai mesin lah. Okay. Tidak melibatkan jahitan tangan, kalau ada pun very little. Mungkin macam button ke manik ke benda macam tu je. Jahitan dia of course lah kurang kemas, tapi kadang-kadang kita tengok baju buatan tangan pun kurang kemas juga kan. Mesin juga yang orang kata lebih kemas. Tapi kalau kita cakap pasal big scale memang always kurang kemas lah sebab dia orang kejar masa. Okay. Masa penghasilan tu singkat, harga lebih murah dan satu-satu kilang tu mestilah ramai pekerja kan. Okay, and then kita tengok mass market. Ini mass market lah. Salah satu cara untuk membekalkan pakaian ready to wear, siap pakai, di mana semua pasaran pelanggan yang lebih luas, mempunyai pasaran pelanggan yang lebih luas, lepas tu pakaian dihasilkan dengan kuantiti yang banyak, yang terdiri daripada pelbagai saiz. So ini adalah contoh-contoh lah nama jenama yang menghasilkan mass market lah. Ready to wear mass market. Okay.
Tapi banyak sekarang rata-rata jenama-jenama sekarang pun dah pandai, dia dah keluarkan 2 kategori. Maknanya dia ready to wear pun ada, exclusive collection pun dia ada, yang one off pun dia ada. Biasanya one off dia akan keluarkan daripada dia punya own HQ lah, sebab dia ada in-house punya designer kan, macam tu. Okay, and then yang kalau exclusive collection maknanya dia ada 12 dia keluar. Macam tu 12. So VVIP, golongan VVIP seluruh dunia akan kejar lah untuk yang 12 tu. So dia still dalam collection tapi dia tak banyak dia 12. 12 saja atas dunia ni. Orang selalu cakap macam tu kan. Okay. And then dia akan keluarkan yang ready to wear lah, yang masih basah lah. Okay. Yang ready to wear yang sampai dekat kita. Okay. Lepas tu hot couture pakaiannya dijahit tangan dan dijahit dalam kuantiti yang kecil lah. Okay. And then berdasarkan tempahan pelanggan, maknanya diikut 100% requirement pelanggan, klien ataupun demand trend tahun tu. Macam tu. Ikut. Okay. So selalunya hot couture ni kita buat one off lah. Contohnya macam you buat baju kahwin. Okay. Baju kahwin untuk you punya pelanggan, contoh. Ada seorang pelanggan you, dia nak contohlah kata dia nak baju kurung, baju mini kurung lah kan. Mini kurung untuk dia kahwin. And then dia cakap tangan nak yang macam ni. Collar, dia nak ada collar. Dia tak nak round biasa je, dia nak ada collar supaya dia boleh pakai dengan turban. You kena get ready dia punya turban, dia punya mask. Kan sekarang COVID apa semua. Kain dia nak macam mana. Kalau dia nak duyung tu nak panel berapa, 7, 8, lagi kembang lagi cantik tak macam tu kan. So you akan ikut dia punya cita rasa. And then bila dah siap je base baju tu, you akan jahit manik kan. Ada setengah lace tu you terpaksa buka dulu manik dia, jahit bagi betul-betul cantik fitting atas badan orang. Lepas tu you kena dah buka manik tu, you kena pasang balik. Lepas dah siap tu semua, you kena pasang balik. Okay. Sebab itulah pakaian one off ni, kita panggil ni hot couture ni, dia sangat-sangat mahal. Itu baru kita cerita pasal yang kahwin lah. Kita belum cerita lagi pakaian hot couture yang international lah. Tu sangat harga, sangat gila lah kan. Okay, and then dia mengikut saiz pelanggan. Jahitan dia biasanya lebih kemas lah. Okay. Fabric yang bermutu, mengambil masa yang sangat lama. Okay. Harga upah pun mahal. Dia guna juga mesin, contohnya macam base baju ke apa ke, dia guna juga mesin finishing apa semua. Pekerja dia terhad, biasanya dalam in-house kita ada dalam 8 orang macam tu je. Itu pun selalu 4 orang je yang sangat-sangat bekerja, yang lagi 4 tu dia macam backup macam tu. Okay. Ataupun yang lain-lain tu kita panggil sebagai macam camber beading punya bukan jahit, dia jahit beading sahaja apa semua. Okay. And then pakaian boleh diubah. Maknanya selagi klien tak puas hati, selagi itulah you kena alter. Okay. Pengeluar pakaian secara komersial. Okay. Okay, boleh dikategorikan sebagai 4, sebagai pengeluar lah. Dia ada 4 kategori. Conventional, manufacturer, jobber, contractor and licenses. Okay. And then apa itu conventional manufacturer? Dia melaksanakan semua proses dalam menghasilkan pakaian. Maknanya kita panggil proses chain, rantaian proses dia tu, proses membuat pakaian tu pada awal, daripada raw material sampai menjadi satu garment, satu pakaian tu, semua dilakukan oleh satu kilang. Macam tu. Maknanya di conventional manufacturing. Semua department tu ada dalam dia punya company tu. Macam tu. Okay. Menghasilkan produk di kilang mereka sendiri dan kadang-kala dia ada juga guna khidmat syarikat lain lah. Kita panggil tu subcontract lah. Contohnya macam dia sediakan daripada A to Z, tapi bak jahit tu dihantar separuh kepada company lain. And then menawarkan perkhidmatan yang menghasilkan pelbagai kategori produk pakaian lah. Okay. So contoh, South Island Garment Sdn Bhd ni, dia menghasilkan, you tengok jenama-jenama yang you sebenarnya familiar lah. Macam Nike,
apa ni, Hurley, macam benda-benda macam ni semua. So you tahulah dia macam kilang, apa kita panggil, OEM, ada macam tu. So kadang-kadang kalau you dapat satu-satu baju tu, katalah you beli directly from conventional manufacturer ni, daripada South Island Garment ni, you akan dapat pakaian tu lebih murah sebelum dia letak label jenama contohlah Nike. Sebelum dia letak jenama Nike, once dia letak je label Nike, harga akan jadi harga Nike lah. Macam tu. Kita panggil dia masuk kilang OEM, tapi dia serta-serta jenama sahaja yang diambil. So dia khusus lah untuk jenama itu. And then jobber, istilah tradisional yang merujuk kepada syarikat yang membeli fabric dan style pakaian daripada independent designer, baik copying, knock off, kemudian mengupah, melantik kontraktor untuk menjahit, untuk menghasilkan pakaian tersebut. Okay. Popular sekitar tahun 1900, okay. Jobber ni sebenarnya ada sampai sekarang. Even Miss pun pernah bekerja di Malaysia lah. Di Malaysia kita tak adalah big company sangat, tapi kita still ada menggunakan kaedah macam ni. Di mana waktu tu Miss adalah kira macam independent designer lah, macam freelance designer kan. And then ada satu company ni dia beli master pattern sahaja pada Miss. Okay. Dia beli master pattern je, and then design semua, sebenarnya kebanyakannya design semua daripada dia. Maknanya dia dah tunjuk dekat Miss dah, dia dah buat presentation dekat Miss, kita nak macam ni, tapi dia pakai muslimah lah dia tunjuk kat Miss, ni pakaian kami apa semua. And then dia kata, you buat dalam size SML. Dia minta kat Miss master pattern kan. And then kerja Miss adalah buat master pattern, without working pattern apa semua tak adalah. Okay, buat master pattern, and then di atas satu paper tu Miss akan buat siap-siap dah SML. So maknanya pattern tu bertindan lah, macam tu kan. And then Miss bagi dekat dia. Okay, walaupun Miss hanya buat master pattern, tapi dia perlu membayar. Okay, ni kalau let's say kalau nanti one day you jadi orang yang macam ni jadi orang yang macam Miss ni buat pattern ni kan, you kena pastikan dia bayar you agak mahal. Bukan sebab you ni designer ke dah ada nama ke apa, bukan. Sebab master pattern kita tu dia boleh buat berjuta. Dia akan buat berjuta macam tu. Bukan dia boleh buat, dia akan buat berjuta dan dia akan jual dengan label dia lah. Okay. Dan orang macam ni dia akan sub jahit orang lain, jual orang lain apa semua. Orang ni kita panggil jobber, dia macam kontraktor lah juga, tapi dia more tu jobber. Dia dah bagi sub dekat orang. Dia bukan designer, dia cari designer. Dia bukan tukang jahit, dia cari tukang jahit. Macam tu, dia cari company apa semua. Macam tu. Okay. So, okay, and then kita tengok kontraktor pula. Okay, beza dia jobber dengan kontraktor ni. Kontraktor ni adalah syarikat, sebuah syarikat yang mengkhususkan dalam bidang jahitan, kemasan, pintir, pattern making, sample making. So maknanya beza kontraktor dengan jobber. Jobber ni macam kita panggil, kalau Miss sebut broker, you all tahu tak broker? Maknanya dia yang pergi cari sub kontrak apa semua kan. Dan kontraktor pula, paling mudah example yang Miss boleh bagi adalah kilang yang jahit bukan. Macam tu. Okay. Mempunyai kepakaran dalam menghasilkan produk tertentu, mempunyai peralatan mesin tertentu dan mempunyai pekerja yang mahir dalam bidang tersebut. So normally untuk kontraktor ataupun syarikat-syarikat bukan ni, dia pekerja dia ramai lah, tapi dia hanya tunggu projek daripada orang lain. Dia tak cari projek sendiri dan dia tak ada own label dia sendiri. Tak ada. Okay. And then istilah item house, kontraktor yang berpengkhususan dalam menghasilkan satu produk sahaja atau menghasilkan pakaian untuk pengeluaran pakaian tertentu sahaja. Okay. Okay, contoh macam digital printing company lah. Okay. Dia ni adalah company yang buat kita panggil pattern maker lah. Maknanya dia menjahit bukan, you nak suruh dia keluarkan sampling boleh,
Dia kalau tak ada saiz, dia boleh suruh dia cari apa ke. Sebab dia adalah pattern maker. Maknanya itu je kerja dia. So segala, kadang-kadang segala material ke apa ke, you yang kena provide dekat dia. Okay. Licenses. Okay, established company, brand or designer defined as the licensor offer its trademark to other, saya dia bahasa Inggeris ni, to other firm making different types of product. Okay, the second company, known as licensee, agree to manufacture and distribute to the new product line. Macam itulah. So maknanya, ni kalau dalam bisnes lah, you akan belajar lah, di mana you pinjam license daripada company besar. Okay. The contract can foresee that the licensor will get a royalty and a percent on wholesale sales. Okay. Maknanya dia akan collect duit daripada royalty lah. Okay. Dia akan bayar, syarikat kecil ni akan bayar syarikat besar ni untuk dia punya license. So setiap kali penjualan, apa ni, dia akan dapat lah dia punya keuntungan. Biasanya dia orang ikat dalam 2 hingga ke 5 tahun macam tu lah. Maknanya dalam 2 tahun tu you guna license dia untuk berniaga something like, untuk guna nama dia lah, license syarikat besar ni untuk you kelolakan you punya company. And then after 2 years nanti kita akan buka tender balik lah. You as a small company, you akan buka tender balik, cari balik licensor yang besar-besar ni you guna untuk you buat bisnes. Okay. Siapa tadi? Faisal. Okay. So ini adalah you pun tak ada masa nak analyze syarikat ni sesuatu kan. And then ini adalah contoh-contoh lah 4 company yang kita boleh tengok dia punya perbezaan lah dalam setiap company ni kan. So dia ada kat sini Digital Printing Company, South Island Government, apa ni, Luxottica Paris dengan Jacker kita lah. Okay. Dan you tengok kat sini kelebihan dan kelemahan kontraktor. So Digital Printing Company ni kita kategorikan dia sebagai kontraktor lah, penjahit yang ni cakap penjahit yang secara buka tadi tu. Okay. So kelebihan dia, kemahiran dia tinggi, menerima tempahan dan kuantiti yang banyak, peralatan dia memang up to date lah sebab dia nak kontrak daripada big company kan. Dia nak kontrak, nak dapat kontrak baju apa semua. So apa yang dia mempertaruhkan adalah teknologi mesin yang dia ada. Macam tu. Okay. And then keuntungan yang tinggi of course lah. Kalau yang dia punya keuntungan bulan-bulan dia tu tak ada dah bunyi ribu-ribu sangat dah. Bulan-bulan dia tu adalah juta-juta. Okay. Kos operasi rendah, dia akan cari kerja yang ramai kan. And then satu-satu pekerja tu kadang-kadang satu hari jahit sampai 1000 pakaian. Bukan the whole pakaian dia jahit sampai siap, bukan. Maknanya you akan duduk di setiap department. Dia ada department yang jahit sleeve, dia ada department yang jahit zip seluar sahaja, dia ada department, dia akan dibahagi-bahagikan macam tu. So dia akan buat kerja dengan cepat. Yang maknanya you jahit bahagian zip sahaja sampai 1000 sehari. Macam tu contohnya. Okay. Okay, kualiti tinggi sebab fokus pada satu bidang sahaja. Normally kalau kontraktor yang company macam ni, dia kualiti dia agak bagus lah sebab dia fokus. Dia fokus kepada satu je, dia tak sibuk nak jual, dia tak sibuk nak pergi sub ke apa ke, dia fokus kepada satu proses tu, satu rantaian. Okay. And then berteknologi tinggi. Lepas tu kelemahan dia selalu terhad kepada satu kepakaran saja. Maknanya kadang-kadang kalau you nak suruh dia contoh tapi kebanyakan company sekarang dah okey lah. Ini contoh tu. Kalau you nak minta tolong dia tukar fabric, tukar material, dia dah tak tahu nak pergi cari kat mana. Kalau macam tu contohnya. Okey, risiko untuk tidak terima tempahan pun ada sebab kadang-kadang bila dia dah dapat 2-3 job yang berpuluh ribu pakaian dia kena buat. So kalau you yang sikit-sikit katalah you nak buat 5,000 apa semua, tak boleh ambil macam tu. Okay. And then dia perlukan ramai sangat tenaga pekerja.
Quality produk pula bergantung kepada tempahan pelanggan. Okay. So maknanya kalau you nak keluar baju yang cikai-cikai, kata you nak yang murah-murah apa semua, you carikan dia orang kain yang murah. So you tak boleh kata, oh lepas dia dah siap dah, ish tak berkualiti lah benda yang dia buat ni, sebab you yang sediakan raw material tu. So you tak boleh, so kualiti satu-satu produk tu bergantung juga pada you, bukan pada company ni. Okay. Limited design production, betul. Maknanya kadang-kadang kalau you nak buat baju kurung, dia boleh buat. Tapi kalau you nak keluar something like macam dress yang katalah dress tu bertingkat, tapi tingkat-tingkat tu melibatkan zip kat belakang. Katalah you nak buat tingkat-tingkat dekat dada ni kan. Lepas tu kat belakang dia orang terus jam. Macam mana dia nak pasang zip macam tu. So kalau design-design yang susah-susah sangat dia orang tak boleh buat macam tu. Melainkan dia akan minta daripada you untuk you sediakan sampel. Dia orang follow. Macam tu boleh. Selalunya macam tu boleh. Okay, conventional manufacturer. Contohnya adalah South Island Garment tadilah yang Nike punya kilang tadi tu kan. Kelebihan dia, keuntungan dia tinggi. Rekaan dia sentiasa up to date sebab dia ada in-house designers. Maknanya ramailah. Okay, and then tenaga kerja berkemahiran, kos operasi rendah lah, bukan jahit dia ramai, pengeluaran secara besar-besaran, tempoh penghasilan produk singkat. Okay. Kelemahan dia, risiko kerugian sekiranya produk tidak dipasarkan. Okay. And then kos pembelian mesin, peralatan ni semua tinggilah kan. Okay. Wujud masalah persaingan sebab dah banyak dah kilang yang conventional manufacturers ni. Kalau you tengok dekat China dengan Indonesia, banyaklah kilang macam ni. Kita tak ada lagi rasanya. Okay, quality produk ada kalanya kurang memuaskan lah kan. And then perlu tenaga pekerja yang ramai. Tapi walaupun bagaimana, dia, okay, contoh kalau kata produk Nike, kalau lah dia buat 10,000, contohlah sikit sangat 10,000 tu. Katalah dia keluarkan pakaian 10,000, 10,000 dan biasanya dalam 5,000 tu mesti rosak. 5,000 ke atas, 5,000 ke bawah tu mesti rosak macam tu kan. And then dia orang dah ada certain kedai macam, bukanlah kedai bandar, tapi kedai macam reject shop macam tu, akan ambil dia orang punya pakaian itu untuk jual semula lah dengan harga yang lebih murah macam tu. Tapi at the same time merugikan jugalah dekat company yang dah bayar. Macam tu kan. Ada setengah pula yang bila ada pakaian yang rosak tu dia bayar asing lah, maknanya dia pun bayar kurang dekat company ni. Kelebihan dan kelemahan licensor. Okay. Kelebihan licensor adalah dia ada rekaan sendiri, hak cipta terpelihara, memang terpelihara. Orang takkan copycat paste dia punya pakaian tu, takkan macam tu. Sebab normally licensor ni dia dah buat IP pada produk dia. Maknanya dia dah ada license lah pada produk dia. So you susah nak copy. Kalau you copy, you masuk mahkamah lah, menjawab lah kan. Okay, produk selalunya untuk produk yang terkenal, eksklusif, boleh kawal kualiti dan pengeluaran produk di pasaran. Okay, mudah tembusi pasaran, risiko produk tidak terjual tu rendah. So, seperti jenama-jenama yang memang menjadi kegilaan orang lah, tapi jenama yang very like quality punya jenama yang kan. Kelemahan dia pula, keuntungannya dikongsi. Okay, dia tak dapat 100% ataupun 80% pun tak dia dikongsi. Okay, perlu membayar honorarium kepada pemberi license, maknanya macam royalty lah. Okay. Keluaran produk adalah terhad, kos tinggi sebab guna teknologi yang dengan material yang sangat mahal. Okay. Perlu mencapai standard yang telah ditetapkan oleh pemberi license. Okay. Pemberi license ni pun dia macam penasihat jugalah. Okay. Walaupun dia tak terlibat secara langsung dalam penghasilan dalam production tu, tapi disebabkan license dia tu, you kena dengar juga dia punya standard yang dipersetujui lah kedua-dua belah pihak. Okay. And then jobber contoh macam Jekyll. Okay. Jekyll dululah, but nowadays Jekyll pun dah ada in-house production dah. Okay.
Tidak memerlukan modal yang besar, keuntungan yang tinggi sebab beli dengan harga yang rendah dan jual dengan harga yang tinggi. Tidak memerlukan tenaga pekerja yang ramai, kos operasi rendah, risiko rendah. Okay. And then kelemahan dia bergantung kepada produk yang dihasilkan oleh pemilang. Perlukan pusingan modal yang besar, persaingan yang tinggi. So macam Jekyll pun untuk pakaian, contohlah macam pakaian dia yang koleksi yang quite banyak tu, dia pun memang tempah dia ataupun disub kepada company lain sebab dia ada in-house designer, dia ada in-house designer but untuk design lah, okay, untuk urusan jahit, pukal apa semua dia still sub kepada company-company lain lah. So before Jekyll start ambil designer untuk kerja in-house production, dia juga hire designer freelance di luar before dia ada designer. Lately ni je dia ada dalam 8 or 10 years back macam tu lah. Before this dia pun hire designer luar untuk buat collection ni. Okay. Classification pengeluar pakaian secara komersial berdasarkan kepada gender, umur. Contohnya macam pakaian lelaki, perempuan, kanak-kanak, size SML lah biasanya. Okay. And then jenis pakaian biasanya macam blouse, maternity wear, evening wear, jubah, swimming wear dan lain-lain. Ini adalah mengikut kelas lah, tengok company tu keluar apa pakaian yang jenis macam mana. Pengurusan pakaian secara komersial atau industri. Okey, ini carta organisasi yang biasanya lah, okey, di dalam sesebuah industri fashion tu lah. Okey. Okey, untuk merchandising punya parts, kita ada merchandise punya manager, merchandise punya coordinator. Ini semua adalah peluang pekerjaan dalam fashion industry ya. Okay, and then kita ada di bahagian sales and marketing. Okay, ada di bahagian department sales, marketing, market research dengan sales representative. Okay. And then design development ni kita ada designer, stylist, pattern maker and sample sewer. So sample sewer ni selalunya tak ramai lah, dia melibatkan dalam 4 hingga 8 orang saja. And then untuk buat sampel, ini untuk company besar lah. And then seterusnya untuk tukar yang akan hantar kepada company besar lah. Okay, operation ni ada fabric buying, production shipping, outside contractors, and quality control atau assurance. Okay, yang ni semua adalah peluang-peluang pekerjaan sebenarnya. Ini semua adalah pekerjaan dalam fashion industry. Okay, and then advertising and promotion. Kita ada national media, retail promotions and public relations lah. Okay. Okay, merchandising merujuk kepada satu proses pengurusan yang melibatkan pengumpulan maklumat dari pelbagai bahan berkaitan dengan produk yang ingin ditawarkan. Okay, ini kerja untuk merchandising lah. Okay. Proses yang terlibat termasuk yang akan develop strategi untuk dapatkan merchandise yang paling tepat, paling tepat untuk produk, paling tepat untuk harga, time, berapa dia punya amount, location, and then memenuhi target market diorang lah. Okay. Okay, terdiri daripada pengurus, coordinator and fashion director. Okay. Individu ini terlibat secara langsung dalam proses membuat forecast fashion trends. Okay. So diorang ni lah akan analisis forecast yang ada ataupun nak build forecast sendiri. Macam you dah belajar itu fashion forecast kan. Okay. Untuk bahagian design development pula, untuk bahagian design development, diorang ni bekerja rapat dengan merchandiser. Okay, kerana jabatan ini akan menterjemahkan trend forecast tadi tu dan cipta desain pakaian untuk syarikat tersebut. Okay. Proses yang terlibat termasuklah designer, product developer, stylist, pattern maker and sample sewer. Okay. Bagi syarikat yang menghasilkan sendiri produk pakaian, maka ini melibatkan proses penghasilan produk pakaian, pengambilan dan latihan pekerja. Okay.
Inilah contohnya pattern matching yang dia buat secara computerized lah. Okay, macam mana dia orang lay pattern apa semua. So ini kena decide by orang atas dulu sebelum nak pergi kilang untuk jahit bukan apa semua. And then dia pass kepada operation. Okay, dalam operation ni dia adalah proses penghasilan produk, perancangan dan kawalan kualiti. Okay, proses yang terlibat termasuk membeli bahan, menghantar produk, menghasilkan produk, tenaga kerja, pembayaran gaji, peralatan menjahit apa semualah. Okey. Berurusan dengan kontraktor tadi yang terlibat dalam penghasilan pakaian. Maknanya kilang-kilang yang jahitan pukal tadi itulah. Okey. Yang akan terlibat. So ini orang bahagian operation. Okay. Lepas tu dia pass pula kepada sales and marketing. Okay. Menjual atau memasarkan produk yang dihasilkan kepada pembeli atau penjual. Okay, ini tugas sales and marketing pula. Dia orang kena tahu di mana kedudukan produk mereka, macam mana nak pasarkan produk mereka, siapa pembeli mereka. So dia orang kena tahu tu semua. Okay. Terdiri daripada pengurus jualan, pemasaran, wakil jualan. Menjalankan penyelidikan berkaitan pemasaran, terlibat dengan trade shows, market weeks, mana-mana senang cerita dia orang terlibat dengan benda-benda macam fashion show tu semualah. Okey. Tugas dia orang adalah untuk jual lagi tu. Senang macam tu. So ini dia orang akan compile balik segala bahan-bahan ataupun segala-gala analisis yang dibuat oleh fashion forecast tadi tu semua, dia akan compile apa semua, buat dalam bentuk magazine ke, slides ke apa ke, dan diorang yang akan gunakan benda ni as a storyboard lah untuk buat jualan pakaian diorang lah. Okay. And then advertising and sales promotion. Okay, bekerja rapat dengan Jabatan Pembangunan Produk, product development lah, jualan dan pemasaran. Okay. Diorang ni kerja diorang adalah promote. Okay, berperanan penting dalam mengiklankan produk yang dihasilkan kepada masyarakat umum, pembeli atau pemborong. Diorang ni pula akan rapatlah dengan media, okay, menggunakan perkhidmatan agensi periklanan dalam membuat promosi. So diorang yang akan invite segala media, fashion buyer daripada tempat lain, ataupun dia akan invite segala designers from outside, international apa semua, untuk tengok company diorang punya produk lah. Macam tu, okay. Okay, and then itu saja sebenarnya, dah habis dah. Dan kalau macam biasalah, kalau you nak main game macam semalam, semua ada ke ni? Ada. Semua ada. Sekejap 31. Siapa yang dah masuk ni? Sekejap. Siti Hanisha tak ada lagi Siti Hanisha. Laju dia orang kalau bab-bab ni. Siti Hanisha tak ada lagi Tak ada, Hanisha dia ada emergency, Miss. Oh, Siti Hanisha ada. Pagi ni lah. Nanti Amali dia masuk, insyaAllah. Petang dia masuk petang Okay. And then siapa yang tak ada kat sini? Nurin Najiha. Ada siapa-siapa tahu tak Nurin Najiha ke dia dah masuk? Nurin Najiha tak ada. Nurin Najiha pun tak ada. Dia ada masalah lain ke apa, tak tahulah kan. And then Fatin Hazika. Ada, Miss. Fatin Hazika ada Fatin Hazika. Fatin Hazika memang ada. Salah. Ni bawah dia. Khairuddin ada? Khairuddin. Tak ada. So, Nurin Najiha tak ada. Khairuddin tak ada. Fatin Nabila Huda?
Fatin Nabilah Huda ada. Macam mana boleh ada 31? Fatin Nabilah Huda. Okey, macam biasa kita nak dengar sepatah dua kata lah daripada kawan-kawan you all. Apa yang you all dapat daripada topik 5 kali ni? Siapa-siapa nak share dengan ni? Saya Izzah. Okey, Liza. Okey, hari ni kita belajar pasal pengurusan dan penghasilan pakaian komersial. Kita ada dua. Yang pertama, ready to wear dengan hot couture. Ready to wear ni biasanya daripada kilang. Yang lagi satu tu dia tak masuk kilang. Dia jahit sendiri. Okey, untuk pakaian ready to wear ni, dia pakaian yang siap dipakai dan kita mudah dapati dia dekat mana-mana. Kalau macam kita pergi mall, kedai-kedai yang jual baju tu, memang itu semua kira pakaian ready to wear. Dia datang dalam saiz standard, saiz S, M, L, XL. Kalau lebih, kalau macam double XL tu pun ada juga, tapi kalau yang lebih besar biasanya ready to wear yang saiz yang besar-besar ni dia memang ada company yang memang keluarkan untuk plus size punya saiz lah. Okay. Dia dijahit dalam kuantiti yang banyak gunakan mesin. Macam kalau potong kain dia tak ada potong kain selai-selai, dia terus letak banyak tu dia guna mesin potong kain. Lepas tu kalau dia tak melibatkan jahitan tangan, kalau ada pun jahitan tangan tu macam sikit je takat nak contoh kalau macam label dekat tudung yang label besi sekarang tu, diorang jahit tangan yang tu. Tapi untuk keseluruhan dia akan jahit mesin lah ataupun macam B macam tu. Okay, biasanya penghasilan pakaian ready to wear ni dia masanya singkat sebab dia guna, satu dia guna teknologi mesin, lepas tu satu lagi pekerjanya ramai. Lepas tu pakaian ready to wear ni dia dijual dalam mass market. Lepas cara pembekalan ready to wear ni dia dalam kuantiti yang banyak, dia hantar ke kedai-kedai baju macam Uniqlo, Zara, H&M. Okay, untuk hot couture, dia dijahit dengan jahitan tangan. Tangan dia campur gabungan tangan dan mesin dan kuantitinya kecil. Biasanya dia berdasarkan demand ataupun kemahuan pelanggan sendiri. Kalau contoh kalau pelanggan tu dia nak design yang sekian-sekian, lepas tu designer, orang yang buat baju tu akan ikutlah apa yang pelanggan tu nak sampai pelanggan tu puas hati. Lepas tu saiz dia pula, dia bukan guna saiz SML apa tu, dia akan ukur dekat badan pelanggan tu sendiri. Lepas tu jahitannya biasanya lebih kemas sebab instead of dia jahit banyak-banyak, potong kain banyak-banyak, dia jahit satu-satu. Kalau gunting kain tu digunting satu-satu. Lepas tu fabriknya lebih bermutu dan biasanya dia ambil masa yang lama untuk siapkan. Lagi dia macam tengok juga design tu. Kalau design tu lagi rumit, lagi out of the box punya design, ada pacak sana, pacak sini, lagi lama lah dan upahnya pun lagi mahal. Dia gunakan mesin dan jahitan tangan dan pekerjanya pun terhad. Biasanya ada 8 orang, tapi 8 orang in-house tu tapi biasanya 4 orang je yang akan tugas menjahit tu. Lepas tu pakaian tu boleh diubah sampai pelanggan tu puas hati dah. Lepas tu kita ada conventional manufacturer. Dia gunakan chain, dia macam rantaian dekat manufacturing tu daripada raw product sampai jadi gamu. Dihasilkan semua proses, dia dihasilkan di kilang sendiri.
Okey, dia pun ada juga tawarkan perkhidmatan pakaian yang macam OEM. Dia jahit banyak-banyak lepas tu baru letak je nama. Okay. Untuk jobber, dia macam syarikat tu dia beli fabric ataupun macam style design daripada independent designer. Lepas tu dia lantik kontraktor untuk jahit pakaian tu. Biasanya dia popular pada tahun 1900 macam tu lah. Sebab masa tu macam in-house designer tak ramai lagi. Lepas tu broker, tadi Miss ada sebut broker dalam slide, dia macam orang yang cari subkontraktor untuk jobber ni. Lepas tu kontraktor ni pula dia ialah syarikat yang ada pengkhususan tertentu dalam bidang jahitan. Contohnya company yang ni dia memang specialize in jahit tepi baju je. Yang company ni dia specialize in tampar-tampar mani. Dia macam tu lah. Lepas tu syarikat-syarikat ni yang akan dicari oleh company yang besar untuk buat jahitan pukal. Dan biasanya untuk kontraktor ni dia memang tak ada projek baju yang daripada raw material sampai jadi garment sendiri. Dia macam buat by parts je untuk company lain. Untuk licensor, licensor ni dia beri pinjaman macam dia bagi pinjam nama dekat syarikat dia, dekat syarikat yang lebih kecil. Macam syarikat yang lebih kecil ni dia akan bayar royalty ataupun apa tadi, honorarium kepada syarikat yang besar ni lah. Contohnya macam syarikat yang Dior ke, dia bagi syarikat kecil yang lain guna nama dia. Cukup lah tu, nanti orang lain nak sambung. Alright, itu Izzah ni. So kita nak dengar orang lain pula. Sebab sebenarnya topik ni paling kena sekali dengan subjek inilah. Topik yang paling betul sekali. Okay. Dan orang lain pula. Siapa? Miss pun takkan Ayu, nak. Miss. Siapa tu? Ayu. Okay. So hari ni kita belajar tentang pengurusan dan penghasilan pakaian secara komersial. Lepas tu kita ada ready to wear dengan hot couture. So ready to wear ni dia mudah didapati dekat butik dan gedung-gedung lah. Istilah Perancis untuk ready to wear ni dia pret-à-porter. Ready to wear ni dia boleh didapati dalam pelbagai saiz. Lepas tu biasanya akan dijahit dalam kuantiti yang banyak dan gunakan mesin yang berteknologi tinggi. Lepas tu harganya pun murah dan masa penghasilan dia tu rendah, macam kurang. Lepas tu Miss Market. Miss Market ni adalah cara untuk bekalkan pakaian tu, ready to wear dalam kuantiti yang banyak dan pelbagai saiz. Lepas tu hot couture pula kuantiti dia biasanya dalam kuantiti yang kecil. Lepas tu dia perlu teknik jahitan tangan yang khusus dan biasanya rekaan ni berdasarkan tempahan daripada pelanggan. Jahitan dia pun lebih kemas dan upah untuk hot couture ni biasanya lebih mahal dan pekerja yang diperlukan terhad. Okay. Lepas tu kita ada pengeluar pakaian secara komersial. Ada 4 iaitu conventional manufacturer, jobber, kontraktor dengan licensor. So kita pergi kepada kelebihan dan kelemahan kontraktor. Okay. Kelebihan kontraktor ni dia berkemahiran tinggi, lepas tu dia menerima tempahan dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu keuntungan dia juga tinggi, kos operasi yang rendah, kualiti tinggi sebab dia fokus kepada satu bidang je. And dia punya penghasilan produk tu cepat sebab dia menggunakan mesin yang berteknologi tinggi. Okay, untuk kelemahan dia pula dia terhad kepada satu pengkhususan sahaja. Risiko dia, risiko untuk tidak terima tempahan tu tinggilah.
Lepas tu perlu ramai tenaga kerja. Quality product pun bergantung kepada tempahan pelanggan dan limited design production. Okay, untuk conventional manufacture, dia punya kelebihan dapat untung yang tinggi, rekaannya up to date, lepas tu kos operasi yang rendah, tenaga kerja berkemahiran, pengeluar besar-besaran dan tempoh penghasilan tu singkat. Untuk dia punya kelemahan pula, risiko kerugian sekiranya produk tu tidak dapat dipasarkan. Lepas tu kos mesin yang tinggi, masalah persaingan dengan kualiti produk kurang memuaskan. Okay, untuk lisenser, dia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dia, lisenser ni dia ada rekaan yang tersendiri. Lepas tu hak cipta tu dia lebih terpelihara. Sebab dia dah daftar dia punya rekaan tu. Lepas tu kualiti produk yang tinggi dan banyakkannya produk yang terkenal. Okay. Kekurangan dia adalah dia terpaksa kongsi keuntungan dengan lisensi. Lepas tu dia bayar honorarium kepada pemberi lisen dan keluaran produk pun terhad. Okay. Untuk jobber, dia punya kelebihan, dia tidak perlukan modal yang besar dan untung dia tinggi sebab dia beli produk dengan harga yang rendah tapi dia jual produk dengan harga yang tinggi. Lepas tu dia tidak perlu ramai pekerja, kos operasi pun rendah dan risiko rendah. Untuk kelemahan dia bergantung pada produk yang dihasilkan oleh pengeluar tu dan memerlukan modal yang besar. Okay lah Miss. Alright. Okay, thank you. Miss nak dengar seorang lagi boleh? Seorang sahaja lagi. Tak ada Miss Chus Miss Nila. Fatin Nur Azwa ada? Fatin Nur Azwa. Ada Miss. Sekejap Miss. Miss dengar tak? Dengar? Okay. Untuk hari ini kita belajar tertajuk pengurusan dan penghasilan pakaian secara komersial. Okay, dia ada dua iaitu ready to wear dengan hot contour. Kalau ready to wear ni dia lebih kepada daripada perkilangan dari kilang. Kalau hot contour ni dia tak masuk kilang pun, dia handmade lah. Okay, untuk ready to wear ni pakaian dia yang sudah siap dipakai. Dia mempunyai pelbagai saiz yang sama, design yang sama tapi ada pelbagai saiz. Lepas tu dia tidak melibatkan jahitan tangan dan jahitan dia kurang kemas. Masa yang dia ambil adalah masa singkat dengan harga yang murah. Contoh mass market dia macam H&M, Uniqlo, Padini semua itulah. Okay. Untuk hot contour pula ialah pakaian dijahit dengan tangan. Tepahan design tu dia mengikut kepada tepahan pelanggan dari segi fashion dia, dari segi fabric yang digunakan dengan kemasan yang dihasilkan. Untuk saiz pula dia akan ikut cita rasa pelanggan tu sendiri, ikut saiz pelanggan pula. Dan dia akan ambil masa yang lama sebab selagi design tu tak kena dengan apa yang pelanggan tu nak, dia kena baiki. Okay. Untuk pengeluaran komersial dia ada 4 iaitu conventional manufacturing, jobber, kontraktor dengan lisenser. Okay, untuk conventional manufacturing ni dia melaksanakan semua proses iaitu daripada raw material sampailah dihasilkan baju tu dalam syarikat yang sama. Contohnya macam Hurley. Untuk kelebihan dan kekurangan dia, keuntungannya lebih tinggi kerana rekaan dia selalu up to date. Okay. Untuk kelemahan dia, risiko kerugian dan kos pembelian mesin dia lebih tinggi dan wujud masalah persaingan.
Okay, untuk nombor 2 jobber. Jobber syarikat yang membeli fabrik dan style pakaian daripada independent designer. Dia akan melantik kontraktor untuk menjahit design tu. Lepas tu bayaran kepada designer tu akan lebih mahal lah. Untuk master pattern je pun dah mahal. Okay, untuk kelebihan dan kekurangan jobber, dia tidak perlu modal yang besar. Untung dia lebih tinggi sebab dia beli design tu dengan murah tapi dijual dengan mahal. Okay, lepas tu kelemahan dia bergantung kepada produk yang dihasilkan dan perlu perlukan pusingan modal. Okay, yang ketiga, kontraktor pula. Sebuah syarikat dalam penghasilan produk iaitu dalam jahitan dengan kemasan je. Dan dia hanya keluarkan satu produk saja dan mempunyai kepakaran dalam satu penghasilan sahaja. Jadi macam dia fokus dalam satu penghasilan. Okay. Untuk kelebihan dan kekurangan kontraktor ni, mana? Ni. Kemahiran dia lebih tinggi sebab dia hanya fokus pada satu benda saja. Untuk kontraktor ni, kualiti yang produk yang dihasilkan tu adalah bergantung kepada raw material yang diberi. Okay, untuk kelemahan dia terhad kepada satu dan perlu ramai tenaga kerja. Dia limited design production. Itu dia kena pilih design yang senang sebab nanti macam susah untuk produce benda tu. Okay, yang keempat, licensor. Licensor ni dia kena guna nama syarikat yang besar untuk buat bisnes tu. Jadi peratus keuntungan dia kena dibahagikan. Kelebihan dia, rekaan dia sendiri, design hak cipta dia terpelihara sebab design yang diguna tu telah didaftar. Kualiti produk dia lebih kepada dan boleh dikawal kualiti dan pengeluaran produk. Untuk kelemahan dia, keuntungan mestilah dikongsi, keluaran produk terhad dan kos tinggi sebab dia mesti gunakan teknologi dengan material yang mahal. Untuk struktur organisasi ada ada 5 iaitu pertama merchandising iaitu manager dengan koordinator. Dia mengumpul maklumat daripada bahan yang berkaitan. Dia terlibat secara langsung dalam pemilihan harga, masa dengan amount. Lepas tu dia terdiri daripada pengurus, koordinator dengan fashion designer. Untuk yang kedua pula, struktur organisasi designer development. Designer development ni dia bekerja rapat dengan merchandiser kerana jabatan ni akan menterjemahkan trend forecast yang mereka cipta. Lepas tu proses yang terlibat adalah pattern, sampel bagi syarikat menghasilkan sendiri produk pakaian yang melibatkan proses penghasilan produk pakaian, pengambilan dan latihan pekerja. Okay, lepas tu yang ketiga pula operasi di mana dia penghasilan produk lah, perancangan dan kawalan kualiti. Lepas tu proses yang terlibat dia membeli bahan iaitu fabrik, penghantaran produk dengan penghasilan produk. Penghasilan produk ni termasuklah dalam tenaga kerja tu, pembayaran gaji, peralatan yang digunakan. Lepas tu yang ketiga adalah sales marketing, jualan dan pemasaran. Dia menjual dan memasarkan produk yang dihasilkan kepada pembeli ataupun penjual. Dia terdiri pada pengurus jualan dengan pemasaran dan menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pemasaran. Iaitu macam trade show ke, market weeks ke. Okay, yang akhir iaitu advertising, sale promotion iaitu periklanan dan promosi jualan. Dia bekerja rapat dengan Jabatan Pembangunan Produk iaitu Design Development. Dia berperanan dalam mengiklankan produk yang dihasilkan kepada masyarakat umum dan pembeli. Dia menggunakan perkhidmatan pengiklanan dalam membuatkan promosi. Gitu je. Sampai sakit tekak dia punya season. Okay. Ni untuk live ni
Miss nak end, tapi you all punya task hari ni tak habis lagi. Okay. Miss nak you all semua orang kaji apa itu British India Company. British India Company. You all decide British India Company ni dia dalam 4 kategori tu dia yang mana satu. Okay. And then you senarai juga kelebihan dan kelemahan. British India Company punya info ni you all boleh dapat dekat Google. Okay. Okay, bila you all dah dapat apa semua, you all buatlah dalam tak kisahlah dalam PowerPoint ke apa ke macam ni. Buat macam ni lah. Contohlah kalau British India Company tu dia adalah jobber, you tulis macam ni juga. You bagi tahu dia adalah jobber, lepas tu you tulis juga dia punya kelebihan dan kelemahan yang you dapat kenal pasti daripada British India punya company, clothing company ni. Boleh? You all buat ramai-ramai tau. British apa? British India Company. British India. You all just tengok dia berasal dari mana, establishnya bila, ataupun you boleh dapat tahu founder dia siapa ke apa. And then dia dalam kategori yang mana, jobber ke, manufacturer ke. And then dia punya kelebihan dan kelemahan. Okay. Siap je benda tu, you all nak decide dalam ni pun boleh, you all nak buat kerja dalam ni pun boleh, ataupun you all ada group WhatsApp asing ke apa. And then somehow akan ada orang yang akan buat dalam version PowerPoint lah. Okay. And then you akan submit benda tu dekat Miss. Tak kisahlah you all nak save dalam PDF ke apa ke, you hantar dalam group WhatsApp. Boleh tak? Boleh. Boleh. Akan ada kawan you wakil lah, tak kisahlah seorang ke dua ke, dia akan present dekat Miss nanti. Sebab dia macam skeping ni je. Dia macam skeping ni je. So cukuplah misalnya kalau seorang dia yang tolong explain kot apa tu British India Company. You hantarlah seorang sebab you all ramai. You all ada 33 orang. You all ramai. So macam tu lah. Berbincang dan buat. Kalau boleh Miss nak semua involve lah. Okay. Kalau lah kata you ni habis tak ada kerja lah sebab kerja ni sikit sangat. Kan? You just Google apa tu British India. Any information you share dalam group, and then you bagi dekat seorang ni, editor ni, you lantiklah seorang editor untuk edit, and then seorang lagi tolong present lagi. Okay, you bahagi. Miss, anggap ni sebagai you all punya kerja group, tapi group orang besar lah, 33 orang dalam satu group. Okay, itu task untuk hari ni je tau, itu task. Okay, bukannya presentation apa pun, alright? Boleh? Ada masa banyak lagi ni, lebih kurang dalam sejam, you all boleh bincang. Tapi Miss nak end dulu apa ni Zoom ni, and then kita akan back to WhatsApp group lah. Boleh? Boleh siap hari ni tak? Dah, semua diam. Boleh kot Miss. Boleh kot. Boleh cuba. Boleh cuba. Boleh. Benda sikit je. Dalam ni kalau Miss tak tutup lagi. Kalau you all nak berbincang dalam ni lebih senang. Takut nanti dalam grup nanti ada yang lari lah. Ada yang Betul. masak Bincang lah. dalam ni. Bincang dalam ni. Bincang dalam ni terus. You all buat terus lah. Okay. You all boleh start sekarang. Kalau segan dengan Miss, tutup video sekejap. Bincanglah dulu, okey? Ada apa-apa ni je. Nak panggil Miss dekat chat ke, dekat group WhatsApp ke apa ke. Panggil je Miss. Alright?
Miss Ni. Amali pukul 11 ke? Kenapa? Apa tak? Sekejap Mi share slide ni dekat you terus.